Syukuriah dan juga Dr. Zul untuk record supaya sebab ramai yang ada kelas, diberitahu ramai ada kelas. Jadi yang ada kelas dia boleh dengar balik recording lah ya. Okey, very short taklimat berdasarkan kepada taklimat yang diberikan oleh pihak RMC kepada semua TD dan TR di kampus Cawangan Fakulti on FRGS. Sekejap ya, saya share slide. Okey. Okey, now jadi untuk persediaan FRGS 2024, ini adalah antara perkara yang perlu dititik beratkan oleh setiap yang ingin memohon grant FRGS 2024. Yang pertama sekali, saya mohon kepada mereka-mereka yang berminat, mereka-mereka yang berminat untuk apply grant FRGS seperti email-email yang telah diberikan secara berkala kepada semua warga, mohon untuk mengisi borang niat. Ni niat je. Niat ni bukan bermaksud wajib. Niat saja. Jika ada niat untuk apply, mohon isi sehingga 14 November 2023 supaya kami dapat track siapa yang berniat untuk apply FRGS itu dan kita akan panggil untuk next sesi bengkel dan sebagainya. So borang niat ada disediakan di sini, mohon untuk isi dan tidak bermaksud kalau ikut borang niat ni dia ada tajuk dia, potensi tajuk. Jadi untuk potensi tajuk tu boleh jadi berubah later, tidak ada masalah. Ya, sesiapa yang ingin memohon, mohon untuk mengisi borang niat tersebut ya. Jadi ikut kepada carta alih permohonan penilaian dan juga perakuan untuk uguran FRGS 2024, sekarang ialah proses untuk permohonan daripada penyelidik sendiri. Ya, permohonan daripada UiTM sendiri dan selepas habis segala permohonan, dah siap segala permohonan tu, segala permohonan tersebut akan dihantar untuk penilaian di peringkat PTJ iaitu di peringkat UiTM Melaka lah. Yang ini yang kita namakan sebagai penilaian dalaman. Ya, penilaian dalaman akan dibuat di UiTM Melaka, seterusnya akan ada penilaian dalaman di peringkat Shah Alam, seterusnya penilaian di peringkat JPT, 2 kali penaziran dan penilaian dan akhir sekali barulah diperakukan untuk dapat ataupun tidaklah untuk grant FRGS 2024. Jadi yang the most critical part di sini ialah dua perkara ini di mana kita memohon untuk semua penyelidik untuk menyiapkan segala permohonan segera untuk kami bantu PJI bantu untuk mengadakan bengkel untuk dinilai di peringkat dalaman terlebih dahulu. Nanti saya akan explainkan further ya. So, kalau mengikut kepada isu-isu yang terdahulu, ini adalah antara isu-isu terdahulu yang menyebabkan ada sebagai contoh ada proposal FRGS yang sangat bagus, diberitahu sangat bagus tetapi tidak lepas di peringkat KPT. Kerana apa? Yang pertama mereka tidak mengemaskini profil dalam migrant. Jadi saya mohon ketua dan juga ahli-ahli grant untuk maklumkan kepada ahli grant yang lain, mohon untuk kemaskini profil dalam migrant. Sebagai contoh, ada kalau dulu-dulu zaman dulu kan kita punya email address tu kalau Melaka @melaka.uitm. Kalau ingat contoh nurhayati@melaka.uitm.edu.my dulu, zaman dulu punya email. So jika ada email sebegitu lagi dimasukkan dalam migrant, mohon untuk ubah semula email tersebut supaya segala email-email yang dikeluarkan oleh migrant diterima oleh pihak penyelidik. Kan email tu sebab sekarang dah tak ada melaka.uitm dah. Jadi mohon untuk kemaskini profil dalam migrant dan mohon untuk pastikan ahli-ahli yang lain pun kemaskini. Okay, dan mohon untuk tidak kemaskini pada saat akhir. Sebab yang akan approve apa sahaja perubahan profil itu ialah RMC. Dan RMC yang bekerja di Shah Alam itu tak ramai orangnya untuk melihat kepada kapasiti keseluruhan UiTM. Jadi kalau boleh kemaskinilah segera seboleh yang mungkin ya. Dan yang kedua, antara isu yang lain ialah kualiti proposal yang rendah.
tidak menepati kriteria sebenar. Tahun ini ada spesifik kriteria, that's why kita buat taklimat awal, kerana ada beberapa kriteria yang dimohon oleh pihak KPT sendiri untuk rakan-rakan pensyarah meneliti lah. Ya, yang ketiga ialah pemilihan domain yang tidak berkaitan dan dokumen yang dilampirkan tidak memenuhi syarat. Sebagai contoh, last year ada ramai penyelidik yang katanya proposal bagus tetapi mereka hanya memberi email daripada rakan industri. Sebab bila kita buat FRGS, kita kena dapatkan some email ataupun surat LOI, Letter of Intent daripada rakan industri yang mengatakan mereka berminat untuk bekerjasama dengan kita dalam projek tersebut. Tapi last year ramai yang attach email yang lama. Email dia apply untuk 2023 tapi dia masukkan email atau letter of intent tahun 2022 yang lama punya, ataupun dia tidak letakkan letter, dia hanya meletakkan email daripada pihak mengatakan berminat. Email tidak diterima. Sekarang email tidak diterima, mereka hanya menerima surat yang ada letterhead daripada pihak industri sendiri, ya. Dan another dokumen yang perlu dilampirkan ialah patent search. Nanti saya akan ceritakan seterusnya. Jadi untuk yang perancangan awal ni, permohonan daripada penyelidik ni merikut kepada email yang kami di PJI telah keluarkan. Di UiTM Cawangan Melaka, tempoh penyediaan proposal ialah dari 30 Oktober yang lepas sehingga 27 November. 27 November, so hari ini 7 November, so ada lagi 20 hari lah. Ada 20 hari lagi untuk masing-masing menyiapkan proposal masing-masing, tetapi mohon juga semua penyelidik untuk isikan borang niat sebelum 14 November. Walaupun proposal tak siap lagi, tak apa, isi borang niat terlebih dahulu. Okey. Jadi antara perkara yang perlu dititik beratkan, saya mohon kepada semua yang berminat untuk apply FRGS ni untuk memastikan semua penyelidik kemaskini migran masing-masing, dan kami di peringkat PJI akan melantik panel penilai dalaman untuk menilai, dan tahun ini kita akan memanggil seorang penilai di peringkat KPT untuk menilai dan memberikan orang kata apa workshop lah, bengkel. Kita akan buat bengkel dan kita akan panggil penilai dari KPT sendiri untuk menilai. Dan workshop itu bukan workshop yang just bercakap, tidak. Workshop itu nanti penyelidik akan berikan mereka punya proposal kepada penilai tersebut untuk disemak, dan dia akan tolong bantu untuk readjust pada ketika itu juga. Itu cadangan kita lah. Yang itu insya-Allah akan dibuat pada 20 November, ataupun jika ada sebarang perubahan kita akan maklumkan kemudian, ya. Dan semua permohonan daripada UiTM Cawangan Melaka perlu melalui penilaian dalaman terlebih dahulu. Maksudnya kalau saya sebut tadi, paling akhir untuk penyediaan proposal ialah pada 27 November. Selepas 27 November tersebut, mohon untuk semua serahkan borang-borang dalam migrants tersebut, print ataupun download borang tersebut dan di-emailkan atau diberikan dalam bentuk Google Form kepada pihak PJI. So segala link-link telah pun diberikan melalui email, ya. Dan yang keempat, antara persediaan awal untuk memastikan domain yang tepat dipilih, kementerian yang tepat dipilih, dan kena pastikan juga dokumen yang lengkap diberikan, ya. So apa dokumen ni nanti kita akan melihat. Dan antara perkara yang perlu diberi perhatian, kita kena melihat kepada macam mana dinilai, macam mana sesuatu geran tersebut dinilai, apa kriteria penilaiannya. So antara perkara yang paling penting, kalau tengok macam biasalah, kalau FRGS ni dia kena menghasilkan satu idea, teori, kaedah, model, proses baru. The key point here ialah baru. Dia kena idea yang baru, teori yang baru, konsep yang baru, model yang baru, proses yang baru, yang dapat menambah baik satu polisi, metodologi dan model penyelesaian yang sedia ada, dan merangkumi isu-isu kemanusiaan. Ni biasalah, macam biasa punya guideline FRGS, tetapi tahun ini mereka mohon untuk setiap permohonan memenuhi salah satu daripada 17 anjakan besar ekonomi madani.
Ya, maksudnya nak mohon pastikan setiap orang tu melihat kepada garis panduan FRGS 2024. Alang-alang saya terus sharekan garis panduan yang terbaru. Sekejap ya. Screen 1. Okey. So kalau tengok kepada garis panduan yang terbaru, 17 anjakan besar dalam ekonomi badani, inilah antara anjakan besarnya. Kalau tengoknya, inilah 17-nya. So maksudnya kena pastikan salah satu daripada anjakan besar atau big bold ekonomi badani ini dapat ditarget untuk permohonan FRGS masing-masing. Sebagai contoh, tata kelola dan rangka kerja institusi, perundangan berkaitan rasuah. So the keyword kat sini kalau ada yang berkaitan rasuah sangat digalakkan. Ataupun sustainability, fiscal sustainability, bab-bab hutang negara sangat digalakkan. Industri HG, HB ni kalau inilah subsidi bersasar dan sebagainya lah. So kena pastikan tajuk-tajuk doktor, tuan-puan kena align kepada salah satu daripada 17 anjakan besar dalam ekonomi madani. Kalau tajuk tersebut tidak align dengan yang ini, cuba alignkan. Jadikan dia align kepada tajuk-tajuk yang ini. Sebagai contoh, kalau ramai dalam sini social science, social science kepada perumahan untuk rakyat, ataupun strengthening healthcare services, pengukuhan perkhidmatan kesihatan dan sebagainya lah, ya, kena align kepada salah satu daripada anjakan yang diberikan. Okay. Right. Next, kalau tengok kepada garis panduan seterusnya, of course ada beberapa sasaran yang perlu disasarkan untuk FRGS 2024. Projek boleh jadi 3 tahun ataupun 2 tahun. Untuk projek 3 tahun, dalam proposal tersebut kena letakkan 1 pelajar PhD ataupun 2 master. Ataupun 1 PhD dan 1 master. Ya, boleh gabunglah. Ini untuk 3 tahun punya projek. Tapi kalau untuk 2 tahun memadai 1 master student outputnya. Dan untuk penerbitan jurnal berindeks yang mereka sasarkan ini ialah dua. Jadi dalam borang migran masing-masing mohon untuk meletakkan apa jurnal yang ingin diterbitkan, jurnal apa, dan jurnal tersebut perlu salah satu daripada WOS. Salah satu wajib daripada WOS. Dan digalakkan juga salah satu daripada penerbitan bersama pihak industri. Ya, dan cuba elakkan di dalam borang migran tersebut, elakkan untuk meletakkan penerbitan seperti chapter in book, buku dan sebagainya. Kerana yang mereka sasarkan hanya jurnal berindeks. Jadi aim hanya untuk jurnal berindeks, bukan buku, bukan chapter in book, bukan proceeding, bukan yang lain. So jurnal, ada perkataan ini pun jurnal. Jadi fokus kepada jurnal, salah satu wajib WOS ya. Dan digalakkan, tidak diwajibkan, digalakkan untuk menghasilkan satu harta intelek lah, IP ya, untuk surahan hasil penyelidikan nanti. Okay. So ini antara perkara yang tahun lepas ramai katanya banyak paper atau proposal yang baik tetapi tidak dilepaskan. Tidak lepas antaranya sebab tidak ada letter of intent. Tidak ada letter of intent. Letter of intent ni perlu ada letterhead. Perlu ada letterhead daripada industri atau agensi. Sebagai contoh, ingin buat dengan Kementerian Sumber Manusia. Jadi, kenalah dapatkan surat daripada kementerian tersebut. Ataupun ingin buat dengan syarikat ABC Sembilan Berhad sebagai contoh. Jadi, kena dapatkan surat yang mengatakan syarikat tersebut ingin bekerjasama untuk projek sekian-sekian-sekian untuk tahun sekian-sekian-sekian. Kena ada letterhead dan dia kena dalam bentuk surat. Dia tidak boleh dalam bentuk email. Tahun lepas ramai yang meletakkan dalam bentuk email, that's why banyak yang tidak diterima. Ya. Dan tajuk kajian dalam surat tersebut
perlu sama dengan tajuk dalam proposal. Sebagai contoh, kalau tajuk dalam proposal tu ada 7 perkataan, dalam surat tersebut, tajuk tersebut pun kena ada 7 patah perkataan. Itu maksudnya. Jadi cadangan saya, jika contohnya Dr. Tuan Puan ada ingin buat tajuk berkaitan dengan FRGS bersama dengan rakan industri itu benda yang wajib untuk FRGS kali ini. Jadi draftkan dulu. Boleh draftkan dulu surat tersebut untuk supaya segala benda yang elemen-elemen yang penting ini ada, especially elemen tajuk proposal tersebut, nama penyelidik ketuanya, bila akan bermula dan sebagainya. Ya. Dan tajuk surat, tarikh surat adalah terkini. Sebagai contoh, kita nak apply untuk tahun 2024. Sekarang ialah bulan November 2023. Tak bolehlah guna surat tahun 2022. Tak boleh. Dia kena surat yang terkini yang mengatakan memang intention industri itu untuk bekerjasama dengan kita yang paling latest. Okay. Dan peranan mereka sebagai collaborator kena dinyatakan dengan jelas. Sangat jelas. Maksudnya surat tersebut bukan hanya mengatakan mereka berminat. Tidak. Bukan hanya mengatakan mereka berminat untuk bekerjasama dalam projek FRGS bertajuk sekian, tapi apa peranan mereka. Jadi peranan tu, that's why saya kata tadi, kalau boleh kita tolong draftkan. Penyelidik, ketua penyelidik boleh mohon draftkan dan apa peranan sumbangan mereka, mungkin sebagai expert review atau mungkin sebagai whatever lah kan. Boleh letakkan peranan mereka dalam surat tersebut dan mohon untuk mereka proses lah untuk surat tersebut ya. Okey, dan antara perkara yang lacking juga tahun lepas yang saya mohon semua penyelidik untuk pastikan perkara ini available tahun ini untuk permohonan tahun ini adalah pattern search. Pattern search ni maksudnya kita kena pastikan, tadi dalam guideline pertama kata dia kena benda yang baru. FRGS kena fundamental, benda yang baru. Jadi bila fundamental, kena pastikan tidak ataupun tak banyak, bukan tak ada, tidak banyak search on that particular keyword. Okay. Dan untuk carian pattern ni boleh menggunakan website http lens.org. Guna je pakai lens.org tersebut dan kita boleh search kita punya keyword. So sebagai contoh developing ABC model, contohlah kan, developing ABC model for whatever. So the keyword dekat sini contoh ABC model tu kita letak dekat lens.org untuk melihat ada ke tidak model tersebut. Contohlah, contoh yang saya bagi tu tak berapa bagus lah kan, tapi itulah contohnya. Kalau model yang kita propose tu, nama dia apa? So nama tu kita search dalam lens.org untuk melihat berapa banyak yang keluar. Tak semestinya tak ada pattern search. Boleh jadi pattern search dilihat tu ada, tak ada masalah, tapi tak ramai yang buat. Itu yang menunjukkan ada trend positif ya. Jadi ini diwajibkan. Kali ini diwajibkan dan bukti carian pattern search tersebut perlu dikemukakan. Wajib dikemukakan untuk setiap permohonan grant penyelidikan. Bukti carian pattern search ini kami lupa nanti kami akan PJI akan tolong emailkan kepada semua penyelidik melalui email. Nanti boleh tengok link lewat untuk melihat bukti ataupun borang dia bentuk macam ni. Borang yang kena isi ni ialah bentuk sebegini, simplified pattern search report, di mana nanti segala bukti-bukti tersebut akan diletakkan di sini. Contoh sebagai contoh keyword model masing-masing tu apa letakkan dan berapa banyak number of pattern found akan diletakkan dalam borang tersebut lah. Ya, so kena isi borang tersebut dan dikepilkan bersama-sama dalam permohonan masing-masing. Dan keyword yang diguna pakai dalam pattern search perlulah keyword yang sesuai dan juga tepat dan menunjukkan ada trend positif. Ya. Trend positif maksudnya sebagai contoh model tersebut makin lama makin ramai orang nak. Sebagai contoh climate change, siapa yang biasa buat research berkaitan climate change akan melihat trend untuk that particular research tu makin lama makin meningkat. So model untuk solve certain masalah tu bila kita
key in dia punya model tu, search model tu makin meningkat, itu menunjukkan pendidikan tersebut sedang trending. Itulah menunjuk yang kita guna pakai lens.org ni lah ya. Dan rakaman taklimat penyediaan pattern search kami juga akan berikan dalam email insya-Allah pada esok hari. Mohon untuk rujuk email tersebut sebagai contoh pada mereka yang tak tahu how to use lens.org ni, boleh lihat balik kepada rakaman yang akan kami berikan nanti. So boleh ikut sebiji-sebiji cara nak tengok how to find the pattern search, how to buat carian pattern search tersebut, ikut step by step dan isi dalam borang yang kita berikan ya, insya-Allah. Okey. Next, seterusnya benda yang kritikal selain daripada content proposal tu sendiri, yang kritikal juga adalah kewajipan untuk membuat atau mengenal pasti risiko. Risiko ni benda wajib untuk kita isi. Ya, maksudnya risiko ni ada 3 lah, technical, timing dan juga bajet. Dan risiko ni ada low, ada medium, ada high. Jadi kena identify, ketua penyelidik kena identify risiko untuk that particular project, melihat kepada teknikalnya boleh capai ke tidak, risiko untuk tak capai tu berapa banyak, masanya mungkin tiba-tiba COVID dan sebagainya, mungkin boleh tengok risikonya, dan kewangan ataupun bajet, sama ada boleh habis ataupun overburst dan sebagainya ya. So kena identify risiko tersebut. Right. So kalau boleh risiko tu jangan semua low. Jangan semua low. Biarlah ada satu medium. Sebagai contoh, kita ni sekarang tak sure on kita punya situasi pandemik ataupun situasi yang lain. So mungkin timing tu mungkin ada a bit medium. Kan, sebab kita pun tak sure, mungkin kita punya teammates dalam research tu mungkin ada yang akan cuti belajar sebagai contoh, ada yang sebagainya. So tengok pada that kind risiko dan identify whether the risk is low, medium or high. Dan vote yang dibenarkan ini sahaja. Vote yang dibenarkan ialah ini sahaja. Boleh rujuk kepada garis panduan FRGS pindaan tahun 2023. Kalau tengok biasalah, normally vote yang dibenarkan vote 11,000. 11,000 hanya dibenarkan untuk vote GRA, Graduate Research Assistant. GRA ni apa? GRA ni bila kita nak hire master student ataupun PhD student. Yang disebut tadilah kan, kalau 2 tahun master, seorang master. Kalau 3 tahun, satu PhD, satu master dan sebagainya, atau 2 master. So tengok kepada GRA sahaja. Research Assistant, RA, normal RA tidak dibenarkan. Dia hanya dibenarkan untuk GRA sahaja. Ya, vote 21,000 perjalanan pengangkutan dibenarkan juga pergi overseas untuk kali ini. Ada juga siwaan, bekalan bahan penyelidikan, baik pulih jika ada, perkhidmatan ikhtisas macam proofreading, software dan sebagainya, dan aksesori dan peralatan lah. Ini boleh rujuk kepada garis panduan FRGS. Ya. Okey. Dan untuk peruntukan kewangan, penyelidik tidak dibenarkan untuk guna pakai peruntukan geran untuk membeli pembelian yang tidak berkaitan secara langsung dengan projek penyelidikan. Sebagai contoh, nak buat projek penyelidikan bersama orang asli di sekian untuk tujuan objektif sekian, tapi nak beli barang yang langsung tak berkait. Contoh software tersebut nak guna pakai kualitatif tapi pergi beli software yang langsung tak berkait macam PLS, terus tak dibenarkan ya. Dan pembelian yang tidak dibenarkan seperti berikut: tidak boleh bayar sebarang bentuk yuran keahlian profesional, tak boleh. Bahan rujukan pun tak boleh. Barang-barang ICT macam handphone, komputer, laptop, mesin pencetak, cartridge semua tidak dibenarkan. Bil telekomunikasi sebagaimana tidak dibenarkan. Alat tulis, meja, kerusi tidak dibenarkan.
storage punya peralatan macam CD, pen drive, hard disk pun tidak dibenarkan. Pembayaran sewa fasiliti di institusi di UiTM Melaka tidak dibenarkan. Pemfailan harta intelek. Ni contoh kalau pergi buat IID sebagai contoh kan. Buat IID nak filekan copyright, nak bayar copyright, tidak dibenarkan. Bayaran copyright, bayaran patent, bayaran sebagainya tidak dibenarkan kecuali untuk PRGS. Sebab tu FRGS dia hanya galakkan sahaja untuk IPR. Galakkan sahaja untuk ada produk lah, tapi tidak wajib. Yang wajibnya ialah dua berindeks. Dan lain-lain kemudian tidak berkaitan secara langsung pun tidak dibenarkan. Ya. Jadi untuk GRA punya cost account, PhD yang dibenarkan RM2,500 maksimum. Jadi ikutlah yang ini. Tak perlulah letak 2006, 2007, 2000 dan sebagainya. Letak ikut yang ini. Kalau PhD letak RM2,500 sebulan, master letak RM2,000 sebulan. Ya, dan allowance dan bayaran KWSP per keso tidak dibenarkan. So inilah allowance GRA yang dibenarkan. Ya. So boleh ikut sebiji kepada vote yang telah ni. Okay. Dan saya nak mohon semua untuk melihat kepada kriteria penilaian FRGS. Okay. Kalau ikut kepada evaluation form FRGS ni, kalau tengok betul-betul, yang akan lepas ke peringkat seterusnya ialah yang melebihi markah 75%. Peringkat seterusnya selalunya untuk penilaian dalaman kita lepaskan semua. Sebab lepas kita dah buat penilaian dalaman, kita minta penyelidik untuk buat correction. Lepas tu kita akan minta dihantar dalam MyGrants. So MyGrants, penyelidik daripada Shah Alam akan terima. Penilai daripada Shah Alam yang akan terima dan mereka akan menilai sekali lagi. Dan mereka akan minta buat correction lagi. Sampailah mereka puas hati dan yang akan dihantar ke KPT itu ialah penilaian awal melebihi markah 75%. Jadi kalau tengok dekat sini, keseluruhan yang ini, yang paling besar ialah metodologi. Method itu sahaja 25%. Jadi mohon untuk rakan-rakan penyelidik di UiTM Cawangan Melaka fokus banyak kepada method, research background, executive summary, objektif. Yang ini 2, 3, 4, 5. Jadi kalau boleh, kalau ada dalam tim yang tak berapa kalau ketua projek tu mungkin boleh hire somebody ataupun boleh ajak sesiapa yang bagus dalam method untuk tolong tengok part method tu sendiri biar lebih jelas dan easy to replicate. Dan dia kena detail, tara. Method tu kena tara lah. Based on objektif, contoh kalau ada 3 objektif, macam mana nak capai objektif tu? Method apa yang nak dapatkan, kena clearly explain method tersebut relate kepada objektif yang diberikan dalam research background. Ya. Dan of course lah, biasalah dalam executive summary kena ada semua elemen. Dia macam abstract lah. Kalau kita buat journal, executive summary tu macam abstract. Di mana ada semua elemen daripada isu, background, objective, method, findings dan sebagainya. Ya. Dan yang kalau ikutkan yang recommended, yang kita yang di peringkat Shah Alam, mereka akan buat penilaian awal jika melebihi 75% dan ke atas, dan yang akan direkomend ke KPT itu ialah pada markah yang melebihi 80% dan ke atas. 80% dan ke atas. Jadi kalau tengok ni, kalau ikut kita punya skor dalam exam tu macam A lah kan. Dia kena A, proposal yang A level. Meaning saya mohon sangat antara perkara yang yang banyak last year, sebagai last year ramai yang kata tanya pada PJI kenapa proposal tak lepas, tapi di peringkat penilai dalaman lepas, di peringkat penilai di Shah Alam lepas, semua hijau, tapi tak lepas di peringkat KPT. Kenapa? Antara sebab-sebabnya satu, yang ini, penilaian risiko tidak jelas. Yang kedua, tidak ada pattern search. Kalau ada pattern search pun, trend menunjukkan penurunan. Bila buat pattern search, trend menunjukkan penurunan, menyebabkan trend tu negatif, tak menyokong lah. Maksudnya dia punya kajian terhadap perkara tersebut makin lama makin berkurangan. Dan yang ketiga,
mereka tidak memberikan bukti penyelidikan bersama industri atau agensi dengan jelas. Bukti tak jelas. Mungkin mereka hanya bagi email, mereka tidak bagi surat yang sebenar, atau mungkin mereka bagi surat tapi surat tersebut yang outdated, yang lama punya surat. That's why tidak diterima. Ya. Jadi mohon untuk fokus kepada perkara-perkara tersebut supaya apa namanya, semua, hopefully kali ini banyak percentage yang akan diterima oleh pihak KPT daripada UiTM Cawangan Melaka, ya. Dan untuk panduan pemarkahan bagi carian pattern, ya, kalau tengok dekat sini, saya ambil slide ini daripada pejabat TNCPI sendiri, dan slide ini adalah untuk penilai sebenarnya. Jadi saya nak ceritakan dengan rakan-rakan di UiTM ni apa yang penilai lihat. Apa yang penilai lihat. Jadi penilai dilarang untuk berikan markah bagi permohonan FRGS yang tak ada bukti carian pattern. Jadi maksud katanya mohonlah pastikan buatlah lens.org tersebut tidak mengemukakan carian pattern dan tidak menggunakan template carian pattern yang terkini. Macam saya sebut sebentar tadi, template tersebut kita akan sharekan pada esok hari. Selepas meeting ni, kita akan sharekan semula pattern tersebut, template tersebut. Tak reti nak isi, tak apa. Kami juga akan sharekan dia punya video macam mana untuk mengisi carian pattern tersebut lah. Dan kena kemukakan bukti kolaborasi selain, tidak mengemukakan bukti kolaborasi yang baik. Ya, maksudnya penilai tidak akan bagi markah untuk yang ini. Penilai tidak bagi markah kepada pemohon yang ada bukti kolaborasi tapi bukan dalam bentuk surat. Kalau let's say ada syarikat tersebut nak buat kolaborasi dengan syarikat tersebut tapi syarikat tersebut dah ada MOU, MOA atau LOA bersama dengan UiTM, boleh guna pakai juga MOA atau MOU tersebut. Boleh minta MOU, MOA tersebut daripada PJI ataupun OIA. Kami boleh berikanlah, ya. Dan penilai juga dilarang untuk memberikan markah bagi permohonan FRGS yang mengemukakan email dari UiTM sahaja sebagai bukti kolaborasi. Maksudnya kalau boleh jangan guna pakai email kepada industri ataupun agensi, hanya menggunakan pakai email, jangan. So dapatkan juga letter, sepatutnya dapatkan juga surat, ya. Right? Jadi panduan penilaian FRGS kalau tengok pada sini, selain daripada pattern search, perlu juga buat risk assessment. Risk assessment pun kami akan bagikan videonya pada esok hari, how to do the risk assessment, bagaimana untuk declare risk tu sama ada dia low, medium ataupun high untuk setiap satu risiko yang diberikan, teknikal, masa, kewangan ataupun bajet, ya. So mohon untuk melihat perkara-perkara tersebut, ya. Dan seterusnya, penerbitan perlu ada satu dalam WOS. Wajib ada satu penerbitan dalam WOS. Jadi mohon untuk pergilah dekat WOS tersebut, tengok jurnal apa yang berkait dengan bidang tuan-tuan, puan-puan, semua masukkan jurnal tersebut dalam migran masing-masing, ya. Perlu ada satu dalam WOS. Dan KPI bakat untuk projek 3 tahun digalakkan PhD. Diutamakan PhD, pelajar PhD untuk projek 3 tahun. Tapi untuk projek 2 tahun mencukupi satu master, ya. Dan kalau boleh pastikan bajet yang diletakkan tu honest, kan, maksudnya biarlah mengikut kepada selayaknya. Maksudnya kalau master tu maksimum 2,000, PhD maksimum 2,500, ya. Dan perjalanan tersebut untuk vote 21,000,
bagi persidangan dalam dan luar negara, tidak termasuk data collection. Untuk projek 2 tahun maksimum 10,000. Kena tengok yang inilah, untuk 2 tahun maksimum 10,000, untuk projek 3 tahun untuk vote 21,000 maksimum RM12,000. Untuk vote 27,000, pada mereka yang ingin membeli anything related to vote 27,000, pastikan ada quotation. Pastikan ada quotation. Dan untuk 29,000, ini biasalah dalam 29,000 ni untuk bayaran yuran seminar dalam negara. Kalau nak pergi conference dalam negara sekali setahun. Untuk keluar negara pun dibenarkan 1 kali per projek. Ya, bukan per tahun, per projek. Untuk pergi luar negara, per projek dibenarkan. Dan bayaran bagi penerbitan RM8,000 maksimum, tetapi elakkan predatory journal. Apa antara predatory journal dalam Q1, Q2? Antaranya publisher seperti Hindawi, Frontier dan juga MDPI. So elakkan, walaupun sebagai contoh MDPI ada dimasukkan di dalam WOS, Events Corpus, tapi elakkan jurnal di bawah publisher, MDPI, Hindawi dan juga Frontier. Sebab ini memang KPT sendiri bagi arahan untuk tidak memberi atau publish dalam predatory journal. Ya. Dan pastikan bayaran patent, bayaran copyright tidak ada. Pastikan tidak memohon sebarang bayaran untuk FRGS lah. Ya, untuk FRGS. Right. Dan untuk short course, untuk penyelidik ini antara perkara yang diberitahu oleh penilai KPT sendiri. Cuba elakkan any short course. Cuba elakkan bayaran untuk vote 29,000 tu untuk any short course, sebab sepatutnya penyelidik dah menjadi pakar. Sepatutnya penyelidik itu telah pun menjadi pakar rujuk. Jadi mereka tidak perlu untuk short course, kecuali course yang memang diperlukan. Ya, tapi kena justify dalam migran tersebut kenapa perlu short course tersebut. Ya. Dan untuk vote 35,000 mesti ada quotation dan juga justifikasi. Ya. So 35,000 ialah untuk aksesori dan peralatan. Jika perlu untuk beli aksesori dan peralatan, kena justify kenapa nak kena beli. Kenapa nak kena beli, dan mesti ada quotation dan juga justifikasi yang tertentu. Ya. So itu sahaja taklimat daripada saya, dan mungkin saya boleh go through sedikit daripada untuk grant FRGS ni. Antara garis panduannya, macam saya sebut tadi, pastikan merujuk kepada salah satu daripada 17 anjakan besar dalam ekonomi madani. Ini dalam research background kena explain salah satu daripada ekonomi madani ini dalam research background masing-masing dalam migran, supaya nampak dia punya area tu apa. Selain daripada research madani, of course SDIE dan juga SDG lah kena tengok. Dan ketua projek kena pastikan projek tersebut berkait dengan kementerian atau agensi, salah satu daripada agensi di bawah. Jangan salah letak. Jangan salah letak agensi, kena pastikan betul-betul lah. Ya. And then kalau ikut ceiling peruntukan yang dibenarkan maksimum ialah RM250,000. Kalau boleh dalam bajet tu jangan melebihi RM250,000. Ya. Ini macam saya sebut tadi, antara bakat yang diperlukan untuk 3 tahun PhD, untuk 2 tahun master student, dan penyelia utama first supervisor bagi GRA kena ketua projek. Maksudnya, contoh sebagai saya lah, saya yang apply sebagai contoh, saya lah ketua projek. Jadi GRA yang apply untuk projek tersebut mesti di bawah saya sebagai main SW. Ya, tak boleh orang lain. Dan ketua projek kena warga negara Malaysia dan okey. So penerbitan macam saya sebut tadi, 2. Wajib 2 dalam journal. Dia tak sebut proceeding. Dia kata journal. Dia tak sebut publication berindeks, tidak. Dia kata journal berindeks. Jadi nak pergi conference tidak ada masalah. Walaupun conference tersebut ada proceeding index, ada outputnya index proceeding, tak ada masalah. Cuma
kena ada 2 penerbitan artikel dalam jurnal berindeks termasuk WAS Corpus ERA MySite. ERA dan MySite pun dikira. Untuk tahun ini, tahun 2024, ERA dan MySite juga dikira sebagai output. Itu yang baiknya. Cuma salah satu daripada dua ni wajib WOS. Sebagai contoh mungkin WOS dan ERA. WOS and Scopus, WOS and MySite dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Tapi wajib salah satunya ialah WOS. Ya. Dan digalakkan publikasi tersebut bersama dengan pihak industri. Seperti yang saya sebut tadi, untuk harta intelek, kalau boleh tak ada sebarang vote yang diletakkan untuk IPR punya kos. Sebab IPR punya kos itu hanyalah untuk PRGS sahaja. Ya. Dan untuk kalau tengok pada peraturan permohonan ini, kalau tengok setiap pemohon kena dibenarkan hanya mengemukakan satu permohonan projek sahaja pada setiap fasa. Maksudnya kalau saya lah jadi ketua projek, saya hanya boleh bagi satu ketua projek. Boleh jadi satu ketua projek sahaja untuk satu projek penyelidikan. Next projek penyelidikan kalau saya nak masuk boleh jadi sebagai ahli, tak boleh sebagai ketua. Dan mohon untuk kemaskini profil peribadi. Sebab ramai yang tanya dengan RMC, ramai yang tanya dengan PJI, kenapa bila hantar tapi tak dapat email daripada migrant. Antara sebabnya tak kemaskini profil peribadi dalam migrant. So mohon untuk pergi dekat migrant muka depan sekali tu ada informasi penyelidik. Especially ketua mohon tengok kepada email address masing-masing. Jika salah betulkan supaya apa sahaja email-email daripada migrant akan masuk dalam email tersebut. Ya. Dan yang penting selain daripada yang saya mention tadi, semua permohonan kena melalui penilaian dalaman. Kena, wajib. Wajib melalui penilaian dalaman dan seperti yang saya mention sebelum ini, tarikh akhir untuk menyiapkan proposal masing-masing ialah pada 27 November. Jadi maksud lainnya paling lewat 27 November tersebutlah dihantarlah kepada kami lah di PJI melalui link yang diberikan. So dalam waktu tersebutlah yang kita, ya, saya mohon untuk refer kepada email yang diberikan, ya. Alright. Dan ni yang lain lah, ni untuk penilaian lah. So kriteria penyelidikan, kalau tengok yang saya mention tadi, yang paling besar kriteria penyelidikan yang dilihat ialah pada method. Jadi pastikan method tersebut method yang paling baik. Explanation of method tu kena penting. Jadi boleh rujuk kepada contoh-contoh penerima grant FRGS yang lepas. Sebagai contoh this year, antara penerima grant FRGS this year ialah Puan Rozana, Dr. Gita dan beberapa yang lagi. So boleh refer kepada mereka untuk dapatkan proposal daripada mereka sendiri dan boleh tengok contoh-contoh yang mereka buat sebagai benchmarking untuk kita lah. Dan penyelidikan tersebut kena merangkumi tambah baik polisi, method atau penyelesaian benda yang baru macam saya sebut tadi, dan merangkumi isu-isu kemanusiaan dan kemasyarakatan dan boleh menyumbang kepada agenda strategik negara. So agenda strategik negara kena tengok kepada Madani tadi tu, 17 Madani yang dekat atas. Jadi dokumen yang kami bagi dalam email tersebut dokumen yang sangat penting. Tengoklah garis panduan tersebut, ya. Ini pemantauan biasalah, ini at the end of the day lah, ya. Laporan pun nanti. Cuma yang paling penting yang saya mention sebelum-sebelum ini, perkara yang kami ingin tekankan kepada semua penyelidik daripada UiTM Cawangan Melaka, based on apa yang berlaku last year, antara perkara yang saya sebut tadi, antara perkara yang menyebabkan banyak proposal yang baik, yang bagus tapi tak dapat, antara sebabnya adalah tidak kemaskini. Ini antara sebab. Tidak kemaskini menyebabkan saat-saat akhir tak boleh submit. Dah hujung-hujung susah nak submit. Seterusnya antara perkara yang lain yang perlu diambil perhatian,
perlu memenuhi 17 ajakan besar ekonomi madani, boleh refer kepada guideline yang diberikan, dan perlu juga ada pattern search. Pattern search. Macam saya sebut, tak tahu nak guna pakai, tak tahu nak how to use this pattern search atau lens.org, kami akan bagi link pada esok hari, boleh refer kepada link tersebut, how to use, dan kami juga akan bagikan borang ini. Borang ini untuk masing-masing isi mengikut kepada link yang kami bagi nantilah. Ya. Dan collaborator ini sangat penting, sangat penting. Collaborator dari industri ataupun dari agensi atau dari kementerian dan sebagainya, kena ada bukti mereka ingin bersama-sama dengan kita dalam research masing-masing menggunakan pakai surat yang ada letterhead, dan surat tersebut kenalah yang terkini, bukan surat yang recycle. Jadi ada 20 hari lagi sebelum tarikh akhir, submission akhir. Jadi boleh email untuk dapatkan surat daripada agensi-agensi terlibat ataupun industri-industri terlibat. Boleh email. Dan dalam surat tersebut wajib ada tajuk yang sama dengan proposal. Ya, wajib ada tajuk yang sama dengan proposal. So itu perkara yang penting yang kami ingin sampaikan di pihak PJI. Jadi insya-Allah dalam masa terdekat mungkin antara minggu depan atau minggu seterusnya, kami di PJI akan memanggil seorang penilai FRGS dari UiTM yang pernah menilai di peringkat KPT untuk hadir ke UiTM secara fizikal. Kita akan panggil dan kita akan buat satu hari punya workshop. Tetapi workshop tersebut kita tak akan panggil semua dalam satu hari. Penyelidik kena bersama dia. Tidak. Kita akan slotkan penyelidik mengikut kepada timing. Sebagai contoh, 1 jam yang pertama untuk 3 orang penyelidik dulu. Sebagai contoh. So, 3 orang penyelidik ni dia kena tunjukkan dia punya proposal dengan penilai KPT tersebut, dan penilai tersebut akan bantu penyelidik tersebut untuk readjust balik proposal. So, kita akan buat timing sebegitu supaya semua permohonan-permohonan kali ini dapat berjaya disampaikan ke peringkat KPT dan berjaya seterusnya mendapat FRGS tahun 2024 insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya dan daripada PJI. Mungkin kita boleh buka kepada sesi Q&A jika ada soalan. Terima kasih Dr. Yati. Baiklah, kita selepas mendengar taklimat dan juga penerangan yang padat mengenai FRGS yang terbaru kali ini, kita buka kepada peserta untuk sebarang persoalan ataupun sebarang pun ada apa-apa tak faham atau atau request apa-apa daripada PJI, kami akan bantu untuk dapatkan sebarang maklumat mengenai ataupun akan bantu dari segi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ada soalan ke? Ada soalan? Dr. Yati, maaf saya nak tanya. Berkaitan dengan contoh kan, Yes, ada pembelian barang dan sebagainya kan. Katakanlah memang untuk projek kita ni memang ada pembelian barang kan. Adakah pembelian barang yang mana kita menggunakan grant FRGS ini akan melalui sistem e-perolehan juga? Ya, memang bermula tahun ini sistem e-perolehan, sistem EP tu baru diguna pakai untuk semua termasuk penyelidikan. Jadi nak tak nak semua perolehan barang perlu melalui EP. Perlu melalui EP. Tapi EP ni memang nampak macam susah sebab kita pensyarah jarang-jarang guna EP, selalunya admin yang akan guna EP kan. Tapi kita boleh berbincang dengan pihak bendahari. Kita boleh bincang dengan pihak bendahari sebagai contoh. Dr. Zul ke tadi yang tanya tu? Sebab yang keluar nama tu Puan Mastura. Ya, Dr. Zul tadi. Okey. Sebagai contoh, Dr. Zul punya projek hari tu, projek cendawan kan? Projek cendawan tu memang kena guna EP dan segala pembayaran, pembelian dan sebagainya memang kena melalui sistem EP. Tidak boleh buat direct macam dulu. Direct. Sebab itu memang tata cara kewangan universiti.
Jadi kita kena ikutlah tata cara kewangan universiti, tapi memang agak sukar macam saya sebut tadi. Cuma jangan give up, kita boleh terus berbincang dengan pihak bendahari untuk bantu. Betul doktor, cuma saya nak tanya dari segi apa yang saya hadapi adalah macam pengalaman saya kan. Sebab bila kita letak dalam kita punya bajet, mungkin harga dia tu macam contoh 2,000. Tapi bila kita melalui sistem EP, sometimes yang saya lepas ada barang-barang yang saya nak beli sebenarnya double harga dia sebenarnya. So jadi macam mana kita nak dapat contoh kalau kita beli satu software lah kita kata PLS untuk yang kita nak adalah 2,000. Bila kita go melalui EP harga dia jadi 6,000. Macam mana kita nak dapatkan juga benda tu kan, sedangkan harga dah naik. Mungkin ada pandangan kot daripada doktor macam mana? PLS tak perlu. PLS yang tu semua direct, tak ada masalah yang tu. Yang EP ni ialah barang, perolehan Barang sajalah. barang sahaja. Yang software macam biasa. Software tak ada masalah macam biasa. Barang sahaja memang kena guna EP. So betul, so dalam sistem EP ni dia ada specific registered supplier sahaja yang dibenarkan kan. Jadi memang normally kalau cost tu kalau kita compare dengan Shopee tu memang lain lah. Memang lain sangat. Dia punya range harga kan. Jadi apa yang saya boleh cadangkan dalam bajet tu biar lebih. Biar kita estimate lebih. So kita lebih-lebihkan teruslah. Lebihkan terus. Okey, baik. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih Dr. Zul. Ada apa-apa soalan daripada peserta yang lain? Ke tengah fikir-fikir dulu, tengah fikir tajuk. Di ruangan chat juga dah disertakan link untuk isi borang ni kat situ boleh tengok ataupun boleh isi untuk niat untuk menghantar FRGS 2024. Saya buka kepada soalan. Ada apa-apa soalan lagi? Assalamualaikum. Salam. Boleh ke nak tanya, saya dah tengok dekat borang niat tu pada link G-form tu, di bahagian bawah tu kita compulsory untuk letakkan cadangan nama penilai dalam tu kan? Pertama dan kedua. Macam mana kita nak tahu siapa penilai dalaman yang kita ada? Cadangan tu, sebab tu kami memohon cadangan, mungkin doktor boleh melihat kepada siapa dalam fakulti doktor yang biasa buat research. Yang definasi penilai dalaman di peringkat UiTM Cawangan Melaka ialah mereka-mereka yang pernah mendapat geran penyelidikan. Tak semestinya FRGS. Boleh jadi PRGS, boleh jadi geran industri, boleh jadi geran community, boleh jadi geran nasional yang lain. Jadi boleh suggest sesiapa sahaja, tak semestinya doktor. Tak semestinya doktor yang pernah ada mendapat geran-geran dalaman ataupun luar. Geran Teja tak termasuklah. Geran Teja tak termasuk. Ni geran-geran yang luar lah, yang luar daripada UiTM Cawangan Melaka. Jadi doktor boleh suggest nama-nama tersebut. Tetapi untuk penilai di peringkat UiTM Shah Alam memang mereka akan memohon Profesor Madya dan ke atas. Tapi di peringkat dalaman, doktor mungkin boleh lebih mengenali rakan-rakan di fakulti, boleh mengenali siapa yang lebih bagus on research, boleh cadangkan di sana, tak ada masalah. Terima kasih. Okay, terima kasih. Ada sebarang soalan lagi? Kita ada lagi dalam masa 5 minit. Saya nak tanya, saya Firdaus, saya nak tanya, untuk yang borang niat tu saya dah terhantar 2 tapi untuk taklimat ni kata hanya 1 saja kan? Macam mana tu? 1, doktor apply 2 projek Dulu jadi ketua. So macam mana dua tu ketua. Doktor ni, doktor rasa mana satu yang lebih orang kata apa, ada tendensi untuk dapat FRGS, itu doktor punya. Yang lagi satu doktor bagi untuk pada orang yang lain lah. Bagi member lain lah Bagi member lain, doktor Okay. jadi ahli. Sebab kena salah satu sahaja. Kena satu sahaja sebagai ketua. Dan mereka-mereka yang ada geran FRGS, yang masih ada aktif geran FRGS, walaupun sebagai ketua, yang mereka-mereka yang sekarang ni ada geran FRGS sebagai ketua, mereka boleh mohon, tapi dengan syarat progres yang lepas kena melebihi 75%.
Jadi kena report projek tu telah melebihi 75%. Kalau tak sure macam mana nak report, boleh refer kepada PJI, kami akan bantu. Baik, terima kasih. Saya buka lagi untuk sebarang persoalan. Okay. Kebanyakannya ada yang ada kelas ya. Jadi insyaAllah kita akan recording. Okay. Ya, silakan. Dr. Yati, kalau untuk kolaborasi, kalau kita collaborate dengan universiti lain, kira kolaborasi ke tak? Ke memang kena agensi? Dia memang kalau ikut permohonan tu memang industri atau agensi. Kolaborasi bersama universiti lain sebagai contoh ahli daripada UTM, UKM. Boleh, itu lagi digalakkan sebagai ahli member. Tapi kolaborasi kena dengan industri atau agensi. Wajib. Itu benda wajib. Benda wajib. Jadi, kalau universiti lain tak kira kolaborasi lah kiranya. Ya, dia kolaborasi juga tapi dia kena ada surat niat tu kena ada datang daripada industri ataupun agensi. Jadi sebab kita punya projek tu mesti menyumbang kepada mana-mana ekonomi madani tadi tu kan. So bila menyumbang kepada ekonomi madani, dia akan menyumbang kepada certain socio-economic punya ni ataupun menyumbang kepada certain industri. That's why dia kena tengok siapa yang akan bermanfaat tu kan. Jadi sebab tu kena ada kolaborasi dengan industri. Baik. Okay, terima kasih. Ada Okay, lain? ada apa lagi? Ada lagi soalan lain? Saya rasa Sorry, Assalamualaikum. Yang tadi yang Assalamualaikum, saya Firdaus. Yang 17 Madani tu akan dikongsikan? Itu ada dalam garis panduan, Doktor. Okey, terima kasih. Jadi tengok pada email, dalam email tu kami ada sertakan garis panduan, boleh buka dekat garis panduan tersebut, cari page apa ni yang Madani tu tadi. Ada perkataan yang 17 Madani tadi tu, boleh tengok antaranya kat situ. Lepas tu yang borang niat tu tak boleh edit Doktor? Borang niat tak boleh edit. Tak boleh edit, tak boleh. Kalau salah terniat tu buat lagi. Tambah lagi niat dia, tak ada masalah. Nanti kita akan tengok yang latest one. Alright, okey, terima kasih Doktor. Sama. Niat tak apa, insyaAllah boleh berubah. Kan niat boleh berubah sebab niat tu nak boleh niat dia. Okay, saya rasa ada apa-apa soalan lagi ya sebelum kita tutup kita punya bengkel hari ni. Sekarang dah pukul 5. Niat pun dapat pahala. Niat dapat pahala ya Dr. Joan. InsyaAllah. Okay. Jadi insyaAllah esok kami akan sharekan beberapa dokumen yang barulah. Sebab kalau kami share awal takut nanti semua tiba-tiba kenapa niat, kenapa nak kena buat sebagainya kan. That's why kita buat this ni. Dan dari email tersebut kita akan sharekan link video ini bersama dengan beberapa dokumen-dokumen lain termasuklah video LENS tadi. lens.org termasuklah video untuk buat penilaian risiko untuk memudahkan yang lain. Dan saya mohon nanti kalau ada bila kami panggil penilai luar datang, mohon untuk sesiapa yang berminat boleh tempah slot masing-masing. Sebab kita akan buat tempahan slot tu mengikut pada jam, boleh pilih jam yang mana dan kita akan readjust mengikut kepada timing masing-masing lah, boleh jumpa dia dan tunjukkan proposal masing-masing. Kita tak nak dah buat macam bengkel macam biasa mendengar dan dengar tapi dengar tak jadi juga tu kan. Jadi kita terus tunjukkan proposal dan mereka terus edit di situ, terus melihat apa yang perlu ditambah baik. Itu lebih baiklah, lebih efektif insyaAllah. Terima kasih Dr. Yati. Ada apa-apa soalan lagi sebelum kita minta 5 hari ni? Okay. Okay, saya rasa terima kasih Dr. Yati atas penerangan yang baik dan juga info yang berguna untuk FRGS 2023 dan 2024 akan datang. Semoga semua yang hadir
yang hadir pada hari ini. Bersama-sama kita apply, cuba nasib. InsyaAllah kalau dulu kita dapat dalam 5, kita harap kali ini kita dapat lebih daripada yang kita dapat sebelum ni. Okay. Terima kasih Dr. Yati, terima kasih kepada semua yang hadir. Saya tutup kita punya taklimat hari ini dengan bacaan. Kita tak buka dengan Al-Fatihah tadi sebab kita gabut sangat tadi. Kita tutup dengan tasbih kibat asal dan dengan bacaan tasbih kibat. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Dr. Yati.